نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Yang saya hormati Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan nasihat buat hati, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin dan juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim akan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Puan Moderator. Tidak lupa juga kepada sasar kepimpinan dan pentadbiran Gemenur Iman. Tidak lupa juga ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, walau di mana sahaja berada. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Pertemuan kita pada malam ini menjadikan asbab Allah menurunkan rahmatnya, redha-Nya, keampunannya kepada kita sekalian di dunia sampailah ke syurganya nanti insya-Allah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat di dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ala kulli halnya, selamat malam. Masih lagi kita di dalam suasana majlis ilmu, iaitu kuliah Isyak kita pada malam ini insya-Allah. Pada malam ni kita nak berbicara berkenaan dengan kitab kita ni. Pada malam ni tajuknya iaitu yang utama selepas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang utama selepas Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kita mengaji dulu di sekolah-sekolah rendah tu, kita mengaji apa? Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Kita dulu mengaji macam tu kan. Jadi malam ni kita nak tahu selepas Allah, selepas Rasulullah, siapa yang lebih mustahak, very important person, siapa dia? Kita akan tengok pada malam ni yang akan dibicarakan insya-Allah. Jadi kita baca kitab kita iaitu tajuk nasihat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua adalah seorang anak yang lahir hasil daripada perkahwinan ibu dan bapa kita.
Meskipun sekarang ibu atau bapa sudah tiada, namun buat selama-lamanya kita tetap seorang anak kepada mereka. Kematian mereka tidak sesekali menghilangkan gelaran kita sebagai seorang anak. Walaupun ibu dan ayah kita sudah tidak ada, tetapi di dalam jasad kita ini ada saluran-saluran darah-darah daripada mereka yang mengalir di dalam jasad kita ini. Sedar ataupun tak sedar, di mana-mana sahaja kita membawa nama ayah kita. Sedar ataupun kita tak sedar, daripada kita dilahirkan ini inilah kesan daripada ibu kita yang sanggup berkorban nyawa untuk melahirkan seorang anak. Sedar pun tak sedar, kita hidup di dunia ni penuh dengan apa yang kita bawa daripada ayah kita dan ibu kita di dalam kehidupan kita. Jadi, kita hidup di dunia ni dalam keadaan kesan didikan ayah, kesan didikan ibu, maka kita adalah seorang anak. Walaupun di mana sahaja kita juga meminjam dan menumpang kasih daripada seorang ayah yang pernah memberikan kasih sayangnya kepada kita, seorang ibu yang pernah menumpahkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi, kitalah seorang anak. Walaupun mereka meninggal dunia, tetapi kita masih digelar sebagai anak. Kepada siapa? Kalau orang itu namanya ayahnya Amran, maknanya dia anak Amran. Kalau ayah dia nama Ahmad, maka dia anak Ahmad. Kalau ayah dia nama Ramli, maka dia anak Ramli. Jadi maknanya kita membawa nama-nama gelaran tersebut di dalam kehidupan kita. Syukurlah kita dilahirkan ke dunia, kita ada ibu, kita ada ayah. Kita pernah tengok ibu dan ayah kita. Jadi saya pernah jumpa seorang pakcik berumur 83 tahun. Baru ni saya jumpa. Saya tanya pakcik lahir bila? Dia kata saya lahir lama dah, Ustaz. Saya lahir tahun 40-an kot, dia kata. Jadi saya pun kata, pakcik, mak ayah pakcik dah meninggal, lama dah meninggal. Saya ni sebut, dia tanya pada diri dia, ayah dengan mak. Terus dia mengalir air mata. Kenapa pakcik? Dia kata, saya tak sempat tengok mak saya. Oh ya ke? Kenapa? Saya lahir pun sebulan, lepas tu mak saya meninggal. Mana sempat nak tengok mak, mana sempat tengok ayah. Jadi dia cukup sensitif. Sebab apa dia sensitif? Dalam diri dia ada mak dia, dalam diri dia ada ayah dia. Jadi bila kita dalam keadaan sedemikian, kita kena tengok diri kita ni, bahawasanya bila kita jadi seorang anak, kita kena ingat, kita ada mesej yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk kita berbakti kepada mereka. Apa baktinya? Mari kita tengok. Maka disebut sini, tentu semua daripada kita dahulu pernah menghentakkan kaki dan berlalu pergi dengan mendengar celoteh ibu bapa. Ataupun tentu sahaja dahulu kita pernah bercakap kasar dengan ibu bapa sebagai tanda protes selepas kita dimarahi oleh mereka. Pernah tak kita berlaku macam ni kepada ibu dan ayah kita? Jawapannya, pernah walaupun sekali. Walaupun tak buat selalu, tetapi pernah buat. Kita tengah letih, kita tengah bawa balik sekolah, kita tengah penat, kita tengah tidur. Kan? Dia suruh kita buat sesuatu benda yang menyusahkan kita. Kita marah kat mak kita. Kita marah ayah kita. Kita kata, aku tak mau lah, tak mau. Kita marah kat ayah kita. Dalam masa yang sama, semuanya itu mereka simpan, mereka tak tunjuk bahawasanya mereka kecil hati. Tetapi hakikatnya mereka sedang kecil hati. Walau apa juga keadaan yang kita persembahkan kepada ibu dan ayah kita, semuanya hakikatnya menjadikan mereka luka hati kepada kita. Walaupun dalam keadaan tersebut, kita pernah buat. Pada hari ini, Nabi kata, kama tadi nutudan. Kamu buat apa dulu kepada ibu dan ayah kamu, hari ini kamu juga akan dibalas seperti mana kamu buat dahulu kepada ibu dan ayah kamu. Sebab tu kalau hari ini, kalau anak kita buat kesalahan, anak kita buat salah apa-apa pun, kita tengok perangai dia, kemudian kita renung diri kita. Tengok perangai dia, renung diri kita. Pernah tak aku buat macam ni? Oh pernah, patutlah dia buat perangai macam ni. Tak apa. Jadi janganlah marah dia. Kan? Sebab kita pun dulu pun macam tu. Kan? Kotlah perangai tu bukan daripada kita. Kita pun renung, ni perangai siapa ni? Macam ni? Perangai ayah hang ke? Perangai aku ni? Bukan perangai ayah hang ni. Ni bukan perangai aku juga. Perangai siapa? Tapi
Dalam keadaan tersebut, kita kena didik anak-anak kita secara halus ataupun secara hikmah supaya mereka mengikuti kita sebagai tauladan ataupun suri tauladan yang hebat untuk mereka contohi dalam kehidupan mereka. Maka dia kata di sini, mungkin itu 10 tahun yang lalu dan sekarang kita sudah berubah dan mula. Tentu kita tidak lagi mengulangi kesalahan itu sekarang ini. Namun jikalau ada sesiapa yang masih berkelakuan sedemikian dan masih merasakan bahawa semua tindakan itu boleh dilakukan, ada beberapa pesanan yang ingin penulis sampaikan. Mari kita tengok pesanan dia apa. Maka disebut di sini pesanan dia, iaitu jikalau ibu bapa sedang bercakap kepada kita, jangan sesekali kita melangkah pergi ataupun sekadar mendengar sambil berjalan. Ini adab. Mak panggil kita, ayah panggil kita tengah duduk bercakap, kita angkat kaki, kita berjalan. Kita belah macam tu ya. Macam kita buat pada kawan-kawan kita. Tak boleh, ya Allah. Kan? Ini cerita anak-anak lah ya. Bukan cerita makcik-makcik, bukan cerita kakak-kakak, bukan cerita pakcik-pakcik, ayah-ayah. Ini cerita anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih lagi duduk jegim mata sekarang ni, panggil dia duduk sebelah. Dengar elok-elok. Kan? Bagi dia renung elok-elok. Bahawasanya, dalam keadaan tersebut, ditegah tengah-tengah bercakap, kita bangun, terus tinggalkan dia. Tak boleh. Itu adab. Adab. Mendengar sambil berjalan, mendengar sampai berjalan menunjukkan ketidaksopanan dan kurangnya akhlak dalam diri. Bahkan dikatakan pula, ibu bapa bukannya manusia yang asing dalam hidup. Mereka adalah insan yang bertanggungjawab melahir dan memelihara kita hingga ke hari ini. Walau apapun yang dicakapkan oleh ibu bapa tidak disukai ataupun sedikit kasar, kita tidak harus membelakangkan mereka. Berbicaralah dengan ucapan yang sehalus mungkin supaya kita tidak sesekali melukakan hati insan yang sudah membesarkan kita. Dalam ayat ni, dalam petikan ni, dia menasihati kita, walau apa jua keadaan sekalipun, jangan sesekali melukakan ataupun menyakitkan hati ibu dan ayah kita. Cuba tengok Quran kata apa? Bila Quran kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah sebut macam tu. Allah kata apa? Jadilah kamu, mengabdilah kamu diri kamu kepada Allah sebagai seorang hamba, wa bil walidaini ihsana, dan jangan sesekali kamu syirikkan Allah, dan berbaktilah dan berbuat kelakuan yang baiklah kepada ibu dan ayah. Wabil walidain. Walidain itu maksudnya ibu dan ayah lah. Kalau walid satu, walidain dua. Maknanya ibu dan ayah. Di dalam Al-Quran juga Allah sebut, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah ajak kita dalam Quran, Allah kata apa? Waqfid lahuma. Rendahkan diri kamu. Maksudnya rendahkan diri pada rendah di dalam percakapan, rendah di dalam pertuturan, rendah di dalam tempat duduk. Maknanya rendahkan diri kita. Jangan besarkan diri di hadapan Allah, di hadapan ibu dan ayah. Jangan sembang kemah di hadapan ibu dan ayah. Mak kita, ayah kita, setakat mana yang hebat kita sekalipun, mereka tetap anggap ibu. Ibu tetap anggap anak dia biasa saja. Sebab apa? Sebab ibu segala-galanya. Maknanya, didikan ibu daripada dalam perut, didikan ibu yang dididik 9 bulan selamanya di dalam perut rahimnya, maka dia tahu anak dia punya kelemahan, dia tahu anak dia ni macam mana, dia tahu anak dia ni macam mana. Jadi dalam keadaan tersebut, tak payahlah kita nak sombong dengan ibu dan ayah kita, tak payahlah bongkak, tak payahlah kita nak meninggi diri di hadapan mereka. Anak cakap sikit, ibu cakap sikit, anak lenting untuk ibu dan ayah. Ya Allah. Macam saya pernah cerita selalu kan. Ada anak sampai merajuk dengan ibu dan ayahnya, sanggup tak balik raya. Biasa tu. Itu biasa. Zaman sekarang ni memang zaman macam tu dah. Merajuk sikit dengan ibu dan ayahnya, tinggal terus tak balik kampung dah. Dia kata ibu dengan ayah, tahun ni jangan harap adik nak balik rumah ibu dan ayah dah. Adik balik rumah mertua. Oh, jangan cakap lah macam tu. Kesian dia orang. Kan? Janganlah kecil hati. Jangan kecilkan hati mereka. Dalam keadaan tersebut, pernah dikatakan kepada kita sekalian, dia kata apa?
hargailah orang yang masih hidup di sekeliling kita. Kalau kita masih ada ibu dan ayah, itu adalah saluran keampunan, saluran redha Allah, saluran kasih sayang Allah, saluran keampunan Allah pada kita. Kalau kita masih ada ibu, alhamdulillah, doa dia makbul. Doa, minta dia doa. Kalau kita ada ayah yang selalu peluk kita dan dakap kita sewaktu kita balik, sampai di rumah dia selalu peluk kita, dia selalu sayang kita, hargailah dia sebab dia masih ada. Tetapi pelukan demi pelukan itu akan hilang setelah mereka hilang di dunia ni, disebabkan dengan kematian mereka. Maka tidak ada lagi orang yang akan peluk kita di saat ketika kita sampai ke rumah ibu dan ayah kita. Jadi orang yang merasai nikmat keberadaan ibu dan ayah ni akan terasa betul-betul nikmat di saat ketika mana mereka sudah tidak ada. InsyaAllah. Kan? Kita duduk dengar mak kita boleh tiap ke kita. Awak kain hang macam ni, lipat balik, jangan biar macam ni, duk tergulung ni. Lipat balik. Mak kita boleh tiap. Kita pun dengar, tapi leteran itu sudah tidak ada. Maka dia sekarang ini berada di alam barzakh. Kan? Jadi maknanya, sewaktu siapa dia yang masih ada ibu, hargailah. Ibu-ibu, pesan kat makcik-makcik, pesan kat anak-anak, hargailah makcik-makcik, hargailah ibu-ibu yang ada dalam ni. Ni semua orang yang solehah, orang yang baik, orang yang soleh. Rugilah anak-anak makcik kalau tak menghargai makcik. Sebab makcik-makcik masih ada, anak-anak makcik masih ada. Tetapi kalau mereka tak mengambil manfaat daripada apa yang ada pada makcik punya kemuliaan dan kelebihan, rugi mereka. Kan? Rugi mereka. Saya sekarang ni, umur saya kalau saya pergi kuliah mana-mana, saya suka tengok budak-budak. Saya suka tengok makcik-makcik yang bawa anak, saya suka tengok pakcik-pakcik yang datang ke masjid, bawa anak, kan? Bawa anak masing-masing, seronok tengok. Bila kita tengok macam tu, kita pun terbayang, aku pun dulu macam tu. When I was, aku pernah dididik macam tu. Aku pernah dibawa oleh ayah aku macam tu. Aku pernah dibawa oleh ayah aku naik satu kereta pergi ke masjid solat berjemaah untuk nak menemaninya dia jadi imam di masjid. Jadi kita nampak benda-benda macam tu, kita rasa rindu suasana tu. Kita rasa rindu mak kita tegur kita, mak kita bagi nasihat kita di dalam kereta sepanjang perjalanan pergi. Jadi maknanya kena hargai keberadaan ibu dan ayah kita di dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat ini kasus sekalian. Macam sedih je ni pasal ni. Macam sedih je ni. Pasal macam sentimental dan semua ni pasal ni. Jadi kenangkan ibu ayah kita kan. Apa dia? Jangan buka bab sedih dengan tu. Okey, terus. Tetapi menjadi kewajipan anak-anak bagi memenuhi adab-adab terhadap ibu dan bapaknya kerana tiada hak yang lebih besar untuk ditunai dan dipenuhi selepas Allah SWT dan Rasul melainkan hak kepada ibu bapa. Jadi maknanya selepas Allah, selepas Rasulullah ialah ibu dan ayah kita. Gitu. Percayalah, hari ini kita mungkin rimas dengan leteran mereka, namun kelak kita akan merinduinya. Ketika itu kita tidak lagi mampu mendengarnya kerana mereka sudah pergi meninggalkan kita di dunia ini. Masya Allah, kan? Jadi terkenanglah. Terkenang masakan mereka, terkenang doa mereka, terkenang belayan mereka, kan? Terkenang ciuman kita kepada pipi mereka, dahi mereka, tangan mereka. Jadi ini satu benda yang besar, benda yang kemuliaan Allah hantar ke dunia ni untuk kita nak mendapat kelebihan dan kemuliaan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ibu dan ayah kita berada di alam barzakh, dipenuhi dengan kasih sayang Allah, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan keampunan, dipenuhi dengan keredaan Allah di atas kebaikannya yang pernah ditumpahkan kepada kita sekalian sewaktu kita hidup di dunia. Sewaktu dia hidup di dunia dahulu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ayah ni kasih sekalian.
Kemudian disebut di sini, diharapkan tetap menjadi kewajipan anak-anak bagi memenuhi adab-adab terhadap ibu bapanya, kerana tiada hak yang lebih besar untuk ditunai dan dipenuhi selepas Allah Taala dan Rasul melainkan hak kepada ibu bapa. Diharapkan bermulai hari ini kita tidak lagi bersikap dingin kepada ibu bapa, sentiasa ukirkan senyuman yang paling manis di hadapan orang tua. Meskipun kadang-kadang kita masih lagi dimarahi oleh mereka disebabkan kesilapan kecil. Kadang-kadang kita dah besar macam ni pun mak kita dah marah kat kita. Tak apa lah. Kadang-kadang kita dah besar macam ni, dah kahwin pun. Dah kahwin kot. Tu bahasa orang muda. Dah kahwin kot. Tetapi masih lagi kena tegur, masih lagi kena beletak. Pasal, ni dah kahwin, janganlah dia beletak, malu ke orang. Kita kata macam tu. Tetapi mak ayah kita, dia besar hati. Dia nak tengok. Tadi, saya nak cerita sikit. Tadi saya jadi saksi akad nikah. Saksi akad nikah. Cuba tengok. Bila si ayah kepada pengantin perempuan. Cuba tengok. Bila si ayah melafazkan lafaz nikah ijab dan kabul tu. Aku nikahkan di kau, wahai Hafizul bin Ruslan, dengan anakku Nawal binti Zamrus, dengan mas kahwinnya RM3,300 tunai. Jadi, si lelaki tu pun kata, aku terima nikahnya Nawal binti Zamrus dengan mas kahwinnya RM3,300 tunai. Bila saya kata sah saja, keluar air mata ayah. Seolah-olah tanggungjawab itu sudah ditransfer kepada suami, kepada anak dia. Anak yang berada di atas pelamin, anak perempuan yang berada di atas pelamin menangis. Sebab apa menangis? Sebab apa Allah jadikan itu tangisan yang keluar daripada air mata? Bahwasanya tanggungjawab itu sudah diberikan kepada orang lain yang dulu-dulunya kasih sayang itu diberikan oleh seorang ayah, yang dulu-dulunya segala hajat dan keinginan yang dikehendaki oleh seorang anak perempuan ditunai hajat oleh seorang ayah. Semua keperluan ditunai oleh seorang ayah. Tetapi pada saat 1 hari bulan 12 2023, waktu ini setelah dilafazkan ijab kabul, maka ayahnya mengalir air mata. Anak pun turut mengalir air mata. Bukan sebab seronoknya kahwin, tetapi rindu yang akan terpisah seketika daripada belayan dan didikan seorang ayah yang selama ini mendidik anak-anaknya selama 20 tahun, 30 tahun dan 25 tahun dan sebagainya sebelum diijab kabulkan. Allah Akbar. Begitu kan jadinya, ya Allah. Jadi, ini satu tanggungjawab dan amanah. Satu tanggungjawab dan amanah. Ayah ni jaga anak perempuan dia, tak pernah pukul anak perempuan dia. Tetapi bila bagi kepada suami dia pukul. Suami dia tarik telinga, suami dia tengking, suami dia marah, suami dia buat layan tak layan, bolayan dan sebagainya. Mana tak menangis seorang isteri macam tu? Mana tak menangis seorang perempuan macam tu? Dapat lelaki-lelaki yang tak sama macam ayahnya. Dapat lelaki yang tak sama didikan macam ayahnya. Dapat lelaki yang merosakkan iman anaknya. Sedangkan ayahnya mendidiknya dengan penuh bagaikan minyak yang apa? Menatang minyak yang penuh. Menatang bagaikan minyak yang penuh. Tu dia. Jadi maknanya kesian. Kesian kepada orang perempuan, kesian kepada orang yang bergelar isteri. Disebabkan dapat suami-suami yang mencederakan dia. Dapat suami-suami yang mengkhianat dia. Dapat suami-suami yang tidak menjuruskan ke arah jalan yang diredai Allah. Tidak plan pun jalan dan hala tuju anaknya untuk ke jalan Allah. Sedangkan ayahnya didik dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengharapan, dengan penuh belayan, dengan penuh pelukan. Sayang sungguh anak-anak dia. Saya bila tengok macam tu kan, bila kita tengok seorang ayah menangis, anak perempuan pun menangis, bila dah sah diijab kabulkan, saya kata, ya Allah, macam manalah anak aku dua orang nanti. Saya mula terbayang, saya balik daripada KL tadi, saya terbayang, macam manalah anak aku besar ni, aku kecil-kecil, aku sayang dia, aku peluk dia, nanti tiba-tiba dia jadi milik orang. Oh no. Aku kata no lah macam ni, ya Allah, macam mana nak rasa ni.
Kan? Allahu Akbar. Anak kita duduk dengan kita bukan lama pun. Tak duduk lama pun. Habis darjah 6, dah duduk asrama. Habis duduk asrama, dah masuk universiti. Masuk universiti, kahwin. Duduk dengan kita berapa lama je? 12 tahun solid duduk dengan kita. Pagi, petang, siang, malam kita tengok dia. Tiba-tiba, bila dah kahwin, kita tak nampak dia sebulan, tak nampak dia 2 bulan, tak nampak dia setahun. Tiba-tiba anak pula tak balik raya sebab dia ikut suami dia. Abah minta maaf, abah tak balik rumah abah ya. Tahun ni balik raya rumah suami. Allahu Akbar. Sian ayah dia. Sedangkan ayah dia simpan rindu. Ayah dia simpan cinta dan kasih kepada anak dia. Tengok-tengok anak dia tak datang dan tak balik ke rumah dia. Allahu Akbar. Cuba tolong rasa perasaan. Bunyi kereta, ayah tengok dekat tingkap, kuat-kuat anak dia balik. Tak balik, ya Allah. Orang lain, orang sebelah. Bunyi kereta, tengok buka tingkap lagi. Oh, orang lain. Allahu Akbar. Dia telefon anak dia. Tak balik ke? Dia kata tak balik apa? Kan dah bagi tahu tak balik tahun ni. Oh ya ke? Tak apalah. Okey ke sana? Okey. Seronok ke raya sana? Okey. Jadi maknanya itu oleh seorang ibu, itulah yang dipendam oleh seorang ayah kepada anak-anaknya di atas apa yang dilepaskan oleh anaknya, oleh ayahnya kepada anaknya. Jadi ibu-ibu ayah yang sekalian, nasihat anak-anak kita, berikan kasih sayang kepada mereka supaya mereka mengasihi ibu dan ayah mereka dan menghargai kewujudan mereka di dunia ni. Kemudian, percayalah hari ini kita mungkin rimah dengan leteran mereka, namun kelak kita akan merindui ketika itu. Ketika itu tidak lagi mampu mendengarnya kerana mereka sudah pergi meninggalkan kita di dunia ni. Paling malang, berapa ramai anak-anak yang mula menyisihkan ibu bapa mereka disebabkan beberapa masalah tertentu. Akuilah manusia itu tidak lepas daripada melakukan kesalahan, namun jangan sekali memandang hina wajah mereka, apatah lagi membiarkan ibu bapa tanpa langsung mempedulikannya. Cuba tengok. Saya teringat satu-satu kata-kata daripada idola saya, iaitu Ustaz Datuk Syamsuri Haji Ahmad. Idola saya. Datuk Syamsuri Haji Ahmad pernah berkata di dalam kuliahnya. Dia kata, ibu bapa ni sewaktu sihat, mereka ni seperti bola rugby. Anak sayang, peluk ni. Abah nak pergi mana? Mainlah tidur rumah cik, mainlah duduk rumah cik. Sebab sihat, dia seperti mana bola rugby. Dipegangnya, orang nak ambil tak bagi. Dia kata, jangan ambil ayah aku ni, ayah nak duduk rumah aku. Jangan siapa-siapa kacau. Tu waktu sihat. Tetapi bila dah sampai sakit, dia akan jadi apa? Dia akan jadi seperti bola keranjang. Dibaling sana, kau ambil lah ayah mak ni, aku tak mau jaga. Kau ambil, hang lah ambil, aku tak mau ambil. Hang lah ambil, aku tak mau lah. Tak apalah, aku ambil sekejap, lepas tu hang ambil pula. Jadi pakat-pakat pasing. Dan dia akan jadi satu masa dan satu ketika nanti, bila di saat mereka sudah lumpuh dan di saat ketika itu mereka sudah uzur, maka akan jadi seperti bola sepak. Langsung tidak mengambilnya, bahkan dilalaikan untuk mengambil mereka. Bahkan mereka tidak indah lagi. Tak indah dah. Biar lepilah budak ni, biar pilih mak, pergi mana pun pilih. Aku dah tak heran dah dengan mak. Sebab apa? Dia mati, aku dapat harta. Itu anak kita ni. Dia fikir, dia kata, mak mati, abah mati, aku dapat harta. Biar pergi lepas mati. Ya Allah. Jangan ada anak yang macam ni, dosa kita. Jangan ada anak yang macam ni, dosa kita. Kan, kesian kita. Kesian ayah kita, kesian ibu kita. Sebab tu saya pesan ke makcik-makcik. Saya pesan lah. Bukan pesan apalah. Kalau makcik-makcik ada harta sekarang, makcik jual lah makcik. Makcik pilah haji, makcik buatlah kebaikan. Makcik buatlah kebaikan menggunakan harta makcik-makcik tu. Jangan sampai dengan harta tersebut membuatkan mereka bergaduh sesama adik-beradik. Ayah saya pesan senang lah ayah saya. Ayah saya kata apa? Aku mati ni aku takkan tinggal harta kampung. Aku akan jual sebelum aku mati. Dia jual. Dia betul sungguh. Dia jual harta dia.
Dia jual habis. Dia jual habis harta dia semua dia jual. Tanah dia dekat Tanjung Pendang dia jual. Tanah dia dekat Sungai Bakak dia jual. Semua dia jual. Dia kata, Abah jual habis. Jual habis lah. Aku nak beli kereta, aku nak beli rumah, aku nak duduk. Lepas tu habis dah harta aku. Seorang pun tak ada harta. Tapi mak ni bagus. Mak. Dia ada harta tapi dia simpan. Mak mak. Simpan. Dekat-dekat dia nak meninggal, dia bawa anak dia yang bongsu, dia kata, jom pergi tukar nama. Aku nak tukar nama hang. Anak bongsu dia. Aku nak tukar nama hang. Dia pergi tukar nama. Dia pun dalam 2 bulan lepas tu meninggal. Bila meninggal, adik bagi tahu, mak ada tanah. Dia baru bagi tahu. Waktu hidup tak bagi tahu. Dah mati baru bagi tahu. Mak ada tanah. Banyak mana tanah? Ingat aku sikit lah, berapa banyak? 1,5 ekar. Ya Allahu Akbar. 1,5 ekar. Mak pesan, wasiat di wasiat. Mak pesan, jualah tanah tu. Jangan lupa satu bahagian untuk mak. Dan bahagian mak tu infakkan kepada mana-mana tempat yang memerlukan. Termasuk masjid, termasuk surau, termasuk sekolah-sekolah tahfiz dan anak-anak yatim. Guna duit tu untuk mereka daripada bahagian. Ya Allah. Kami dengar-dengar cerita ni kata, ya Allah, awak jadi macam ni. Kenapa buat macam ni? Awak baik sangat sampai rahsiakan. Tetapi bila meninggal, tinggalkan harta ke anak-anak. Biar anak-anak uruskan harta. Tuan, tak ada orang nak beli tanah tu. Tak ada orang nak beli. Dekat Permatan Pauh tanah tu. Harga dia sekarang 1.5 juta. 1.5 juta. Ya Allah, tak ada orang beli. Biar macam tu je lah. Dah tak ada orang beli. Lega sikit, simpan. Jadi tuan-tuan dan puan dikasih, bukan nak cerita yang tu. Bahawasanya, kita kena ingat. Dalam keadaan kita hidup di dunia ni, bahawasanya, bila Allah hadirkan ibu dan ayah kita, bila Allah hadirkan mak dan ayah kita ke dunia ni, sebab apa? Allah nak buka satu pintu keredaan supaya senang untuk kita nak nikmati pintu keredaan Allah. Bila Allah jadikan ibu dan ayah kita itu, Allah kata apa? Melalui Nabi, ridallahu fi ridha walidain. Wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Maknanya apa? Keredaan Allah itu terletak pada redha ibu dan ayah. Kemurkaan Allah itu pun terletak pada kemurkaan ibu dan ayah. Maknanya bila Allah hadirkan ibu dan ayah kita ke dunia ni, senang tak kita nak dapat redha? Senang. Melalui saluran apa? Melalui saluran ibu dan ayah kita. Tuan dan puan sekalian. Kemudian, baca sambung ni. Paling malam berapa ramai anak-anak yang mula menyisihkan ibu. Ini yang disebutkan tadi. Menyisihkan ibu bapa mereka hanya disebabkan beberapa masalah tertentu. Akuilah manusia itu tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Namun jangan sekali memandang hina wajah mereka. Apatah lagi membiarkan ibu bapa tanpa langsung mempedulikannya. Ada juga sesetengah ibu bapa yang tidak berkelakuan baik dan tidak melayan anak-anak mereka dengan sebaiknya. Biarkan kesalahan itu dinilai oleh Allah Taala. Hak menghukum adalah kepunyaan Allah Taala. Jangan pula anak-anak yang menghukum mereka tanpa pernah memikirkan jasa kepada kita. Berbaktilah kepada ibu bapa kita sekiranya mereka masih hidup. Sekiranya mereka sudah meninggal dunia, maka teruskan berdoa semoga mereka sentiasa dihujani titisan rahmat. Tugas sebagai anak tetap wajib dijalankan. Berdoa semoga Allah SWT mengampuni dan merahmati kedua ibu bapa kita di atas apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya kepayahan melahir dan membesarkan anak-anak tidak terhitung susahnya. Tiada kesalahan dan kesilapan ibu bapa yang layak dihukum jikalau anak-anak waras memikirkannya kesusahan itu. Bayangkan keadaan ibu bapa yang bertaruh nyawa melahirkan anak dan bapa yang bagaikan gila menanti suara tangisan anak di bilik kelahiran. Hanya yang tidak berakal menghukum ibu bapa. Mungkin ibu bapa pernah melakukan kesilapan terhadap anak-anak, namun tanpa kasih sayang ibu bapa, anak-anak tidak akan lahir ke dunia. Sesungguhnya pengorbanan anak-anak tidak sesekali dapat mengatasi pengorbanan ibu bapa, meskipun anak-anak dipanjangkan usia untuk hidup 1000 tahun yang berkorban demi ibu bapa mereka. Ya Allah Akbar. Ini satu benda yang perlu kita ambil
ambil tahu dan ambil perhatian dan ambil ingat dengan sebaik-baiknya. Sebab itu kalau kita nak bandingkan dengan jasa kita dengan jasa ibu dan ayah kita, memang takkan sampailah. Walaupun Allah bagi panjang umur kita sampai 1000 tahun sekalipun, untuk nak membalasi jasa ibu dan ayah kita, takkan sampai, takkan sempurna, takkan menepati seperti mana ibu dan ayah kita buat kebaikannya dan kebajikannya untuk anak-anaknya. Sebab itu, bila kita ada ibu dan ayah, kan, sebaik-baiknya kita jadi orang yang mencari karamah mencari karamah daripada kemuliaan yang daripada ibu dan ayah kita. Sebab itu ibu dan ayah ni, ayahlah sendiri dikatakan sebagai wali. Ayah kita wali. Wali siapa? Wali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu saluran untuk kita nak dapat doa kita mustajab. Itu saluran untuk kita nak mendapat keredaan Allah. Itu saluran untuk kita nak jadikan doa kita mustajab. Itu saluran untuk Allah pandang kita dengan penuh rahmat. Ada satu hadis Nabi SAW. Saya ingat saya lah. Ada satu hadis Nabi kata, "Waman birra walidayh." Sesiapa yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Kata Nabi SAW, "Nazzarallahu ta'ala birrahmah." Allah pandang dia dengan penuh rahmat. Wa ana kafilun bil jannah. Nabi kata pula, aku akan jamin dia supaya dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia berbuat baik kepada ibu dan ayah. Wa man birra walidayh nadarallahu ta'ala birrahmah. Sesiapa yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, maka Allah akan pandangnya dengan penuh kasih sayang. Allah pandang dengan penuh kasih sayang. Bukan isteri pandang dengan penuh kasih sayang. Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Bila Allah pandang dengan penuh kasih sayang, Allah kata apa? Nabi kata, wa ana kafilun bil jannah. Aku akan jamin dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Puan Amira ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi ibu ayah? Abah dah tak ada, Ustaz. Mak ada lagi? 2014 dah meninggal. Masya Allah. Ada, Alhamdulillah. Konoklah ibu ada lagi, kan? Kakak Intan ada lagi, ibu ayah? Sama dengan Amira. Allah Akbar. Adik-beradik ke hampa ni? Kebetulan sama. Kebetulan lagi. Aku adik-beradik. Jadi maknanya, syukurlah ada ibu Ustaz, pun seronok lah. walaupun kita menghantar, selalu orang macam walaupun kita menghantar ibu bapa kita pergi menunaikan haji berkali-kali pun masih tak dapat membalas jasa, Ustaz. Tak dapat, takkan terbayar jasa mereka kepada kita. Takkan terbayar. Walaupun kita dipanjangkan umur 1000 tahun, walaupun kekayaan yang kita miliki, walaupun segulung ijazah PhD yang kita miliki, walaupun 4 bintang di atas bahu sebagai jeneral tentera yang kita miliki, semuanya tidak dapat membayar segala keringat dan pengorbanan mereka kepada kita daripada kecil sampai ke besar sehingga kita jadi orang. Cuba tengok Allah kata apa. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah kata, bila Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu, kamu satu habu apa pun tak tahu. La ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa pun. Asalnya kamu nothing. Tak ada apa. Setelah keluar daripada perut ibu kita, lalu dialunkan azan. Siapa azan? Ayah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kalimah manusia yang pertama ajarkan kita kenal Allah. Itulah manusia yang pertama-tama kali yang bisik ke telinga kita, Allah itu Tuhan yang Maha Besar. Inilah pengorbanan ayah kita. Dialah guru kita yang mula-mula yang mengajar kita bahawasanya Allah yang Maha Besar. Dia ajar kita. Mak kita pula mendidik kita di alam rahimnya.
mak kita didik dengan bacaan-bacaan dan amalan-amalan yang tertentu supaya sepanjang 9 bulan kita berada dalam rahimnya, kita dididik, kita dibuai, kita diperkatakan, bahkan kita dialunkan dengan zikrullah dan bacaan Quran. Hebat mak kita. Mak kita dia doa pula kat kita, ya hai Allah, anak aku ni aku nak bagi dia jadi orang hebat. Anak aku ni satu hari nanti insya-Allah dia jadi orang hebat. Aku nak dia jadi ahli syurga. Sebab apa mak kita nak kebaikan kepada kita? Mak kita nak kebaikan itu sampai kepada kita. Seorang mak, dia tidak akan mampu melihat anaknya berada di dalam kesusahan. Dia tak nak tengok anak dia dalam kesusahan. Datang mana sifat tu? Sifat tu datang daripada baginda Nabi SAW, yang Nabi takkan boleh melihat manusia yang beriman kepada Allah hidup di dalam kesusahan. Siapa ajak tu? Rasulullah SAW. Di atas sebab apa? Di atas sunnahnya, di atas selawatnya yang kita ukirkan selalu, maka dia memasuki ke dalam jiwa kita. Maka kita jadi orang-orang yang ada serpihan-serpihan daripada sunnah-sunnah Nabi yang diamalkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, jadi kita ambil iktibar yang ni. Ambil iktibar yang ni. Benda ibu ayah ni, kalau kita semak dalam Al-Quran, antaranya Allah suruh kita berbuat baik kepada dia. Orang kata apa? Dalam surah Luqman orang kata, Ya bunayya innaha, Ya bunayya, apa ayat dia? Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin fatakum fi safar. Kaya tu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassayna, ayat ni. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan. Apa maksud ayat tu? Dia telah melahirkan kamu, dia telah mengandungkan kamu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia punya penderitaan demi penderitaan dia tanggung, dia bawa perut walaupun dia mengandung, dia sanggup malu sebab nak kata apa? Kebuncitan ke keberoyan. Di atas perut dia yang boyok tu, di atas perut dia yang besar tu, dia malu tetapi dia tanggung malu. Sebab apa? Anak aku, biarlah. Anak aku, dia sanggup bawa tu ke mana kemari, dia ke sana ke sini, dia bawa perut dia tu yang di dalamnya ada kita. Allahu Akbar. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Maka cukup 2 tahun kita dipisahkan menyusu dengan dia. Cukup 2 tahun berpisah kita nak menyusu dengan dia. 2 tahun hisap susu. Masya-Allah, hisap susu. Saya mak saya kata kat saya, anak aku yang paling lama hisap susu, hang ah. Anak aku yang paling lama hisap susu, hang. Sampai 2 tahun setengah hang hisap susu aku. Ya Allah, hang. Lepas tu dia kata, patutlah. Dia kata, anak aku yang paling ramai-ramai ni, yang paling susah sekali bersalin, hang. Hang juga. Yang paling lama kali hisap susu, hang. Habis mampu aku. Jadi saya rasa bersalah tau. Saya rasa apa cek pula mak. Hang paling susah dia. Keluar hang tu menggeletak mak. Ya ke apa? Kepala hang besar. Aku tak tahu hang nak hafal Quran. Rupa-rupanya kepala hang besar ni hang hafal Quran rupanya. Dia kata itu. Kata tak apalah hafal Quran. Itulah tak apa, puas hati dia kata. Kan, puas hati. Yang lain semua senang ya. Hang paling susah kali. Dia ya Allah. Saya kata masya-Allah. Terima kasih. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Dalam keadaan mereka tua ataupun mereka sudah meninggal dunia, apa yang perlu kita bagi jasa kepada mereka? Apa yang perlu kita buat baik kepada mereka? Apa dia? Mari kita bincang. Yang pertama, doa wajib. Mewajibkan di dalam siri-siri doa kita kepada Allah yang diselitkan doa kepada ibu dan ayah. Jangan tinggal ini. Doa kita akan
doa kita akan tidak diendahkan oleh Allah SWT disebabkan dengan kita yang tidak memohon doa buat ibu dan ayah kita. Maknanya di dalam doa, mesti doa ibu dan ayah. Baru doa lain Allah akan tengok dan dengar dan mustajab doa lain. Disebabkan dengan doa yang kita selitkan kepada ibu dan ayah kita. Jangan tinggal doa ibu ayah. Itu yang pertama. Ada sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, mak aku dah tak ada, ayah aku dah tak ada. Apa yang perlu aku buat ya? Ini disebut di dalam hadis-hadis. Di dalam kitab Rahsia Kematian ada disebut. Lalu Rasulullah kata, berikan orang minum air. Berikan minuman air kepada orang. Niatkan kepada ibu dan ayah kamu. Supaya mereka berbahagia di sana atas kebaikan kamu. Bagi minum air. Maknanya apa? Belanja orang minum air lah, mengeteh, mengopi. Jangan mengunyit. Mengunyit tak jadi. Kan? Jadi maknanya belanja orang makan. Niat untuk ibu dan ayah kita. Rupa-rupanya yang kita buat tahlil di rumah kita tu, itu menjadi penyebab mereka dapat kebahagiaan hasil daripada kita yang membina kebahagiaan dihadiahkan kepada ibu dan ayah kita. Kita buat lah. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungkan silaturahim kawan-kawan dia, pergi jumpa balik kawan dia. Kata Makcik Azizah, kenal tak saya? Awak tak kenal pula. Hang Naim kan? Naim. Hang Hajar Sopiah? Ya, anak Hajar Sopiah. Oh, anak dia mai dah. Dulu mak hang rajin mai. Tu yang cik mai tu. Ya ke? Baguslah mai. Janganlah kita putus hubungan. Nampak tu. Jadi maknanya, jalinkan hubungan dengan kawan-kawan dia. Jangan putuskan hubungan dengan kawan-kawan dia. Bila kita jumpa kawan-kawan dia akan mengeluarkan kata-kata dan cerita-cerita yang baik daripada ibu dan ayah kita yang pernah dilakukan oleh mereka. Allah. Baru kita hilang rindu. Ya ke? Macam tu. Dulu mak hang kan, dia waktu sekolah, dia lah tulisan yang paling cantik sekali. Sehingga ustaz-ustaz suruh dia tulis satu kitab. Dia punya tulisan. Masya Allah. Ya ke? Ya. Mak hang tu pandai tu. Tulisan khat pandai. Ya ke? Tak tahu pun. Hang tak tahu. Jadi maknanya kita seronok dengar tu. Kan? Jadi hubungan silaturahim balik dengan kawan-kawan dia. Yang ke apa? Yang keempat ketiga. Yang ketiga, kalau boleh Yang ketiga dah Ustaz. Yang keempat, ziarahlah di perkuburan mereka. Bukan hanya pada masa-masa tertentu saja. Pergi ziarah. Kita bila pergi ziarah, malaikat bagi tahu kepada ibu dan ayah kita, tu anak kau dah datang. Anak kau dah datang. Bila dia tahu anak dia datang, dia buat apa? Cuma dia tak cakap lah. Dia dengar anak dia cakap. Anak dia mengadu pun. Mak, cik nak kahwin. Ya ke? Nak kahwin dengan siapa tu? Nak kahwin dengan tu. Dengan kakak tu. Saya nak kahwin dengan dia. Ya ke? Dia tak cakap lah ya ke. Ya ke, dia dengar ya ke, lari pula. Kan? Jadi, tak dengar lah kan. Kita pun dengar, kita pun cakap, kita mengadu. Mak, cik nak pergi umrah dah ni mak. Doakan cik mak ya. Nanti cik kat sana, cik buat umrah kat mak ya. Mak, selamat ya mak. Jangan sedih-sedih. Cik sentiasa doakan mak. Mak jangan risau ya. Betul balik lah. Bacalah Fatihah. Bacalah Qul Huwallahu Ahad. Bacalah La ilaha illallah. Hadiahkan kepada dia. Hadiahkan kalimah La ilaha illallah dan Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad kepada dia. Baca tahlil. Baca slow-slow lah. Tak payahlah kuat sangat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita pergi ziarah di kubur yang lain, tapi kita niat kita hadiahkan kepada mak kita, boleh tak? Boleh. Kita pergi kubur tempat lain. Contohnya, mak kita meninggal, tanam di Pulau Pinang. Tiba-tiba kita pergi ke Johor. Kita pergi Johor tu, kita pergi ziarah makam ataupun kubur mak mertua kita. Kita pergi kat situ, kita kata, begitu juga aku doakan ibu aku yang ada di alam barzah ni. Alam barzah, bukan di kubur ni. Aku juga mendoakan kepada ibu dan ayahku yang berada di alam barzah ni. Mudah-mudahan mereka turut mendapat kemuliaan di atas kehadiran aku ke tanah perkuburan menziarahi ahli-ahli kubur yang berada di sini. Ya Allah, dapat kepada dia.
Hari Ustaz duduk di rumah dapat. Rumah pun dapat. Jadi maknanya tak ada masalah kita nak doa kat mana pun. Kan? Jadi ala kulli halnya, jangan ditinggalkan untuk menziarahi ke perkuburan. Sebab apa kena ziarah di perkuburan? Sebab apa? Nabi kata, fazaruha fa innaha tuzakkiral akhirah wa tazhadu fid dunya. Pergilah menziarahi di perkuburan, nescaya kamu akan ingat kepada akhirat dan kamu akan zuhud di dalam kehidupan di dunia ini. Itu disuruh oleh baginda Nabi SAW. Dan yang kelima dan yang terakhir, ibu ayah kita ni, tolonglah buat perkara-perkara yang mereka suka. Tolonglah buat apa-apa yang mereka belum buat. Contohnya haji, tolonglah gantikan haji untuk mereka. Tolonglah buat umrah untuk mereka. Tolonglah wakaf dihadiahkan kepada mereka. Kita tak tahu apa nasib mereka di sana. Kita tak tahu. Ke kita tahu? Tak tahu nasib mereka di sana macam mana. Kan? Mungkin tengah azab, mungkin tengah diseksa, mungkin tengah dimarahi oleh Allah kepada mereka. Mungkin tengah dipukul, mungkin tengah dihentak oleh para malaikat. Kita tak tahu. Sedangkan ibu itulah yang pernah menyayangi kita sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Tiba-tiba kita membiarkan mereka tanpa mengiringi doa kepada mereka. Siapalah kita. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada tak soalan sebelum kita baca surah Al-Mulk? Silakan. Ustaz. Ustaz, Salam. silakan Puan Zahra. Maaf ya. Ada yang menyatakan Ustaz, kalau kita tak ada mimpi mak ayah kita, bermakna doa kita tercapai di sana. Dia keadaan elok. Ada yang mengatakan kalau kita mimpi, kerap-kerap mimpi, bermakna dia perlukan doa daripada kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Berkenaan dengan mimpi ni, mimpi ibu dan ayah tu kalau dia bertepatan dengan suasana dan waktu yang mustajab. Contohnya waktu sahur tu kita bermimpi macam tu. Macam mana kita tahu kita mimpi waktu sahur? Kita sedang daripada mimpi, kita tengok jam, oi, pukul 5.30. Maknanya itu waktu yang membenarkan mimpi kita. Sebab itu Allah datangkan mimpi kepada umat Islam ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata mimpi ni adalah lahumul bushra fil hayati dunia. Mimpi itu apa dia? Satu kegembiraan pada hati manusia sebagai pengkhabaran buat manusia. Orang yang beriman, orang yang Islam, Allah bagi mimpi. Mimpi itu satu pengkhabaran. Sama ada syar ataupun khair. Sama ada mimpi itu baik ataupun mimpi itu yang tak baik. Mimpi ibu ayah baik atau tak baik? Baik. Jadi kita tak dapat mimpi Ustaz. Maknanya apa Ustaz? Kita tengok bila kita tak dapat mimpi ibu dan ayah kita, maknanya kita sudah selesai. Ini disebut dalam Sirul Alam ataupun disebut dalam kitab tafsir mimpi. Ada oleh Ibnu Sirin ada disebut. Kalau kita tak mimpi ibu dan ayah kita, maknanya kita selamat dan dia dah rasa sempurna dengan doa yang kita selalu mendoakan dia, kita sudah tidak dipersalahkan. Jadi okey lah. Tapi jangan kata bila tak mimpi kita kata tak payah doa dah okey, tak payah. Jangan cakap itu. Doa tu wajib. Doa tu wajibkan diri kita untuk mendoakan selalu. Tapi ada juga orang yang bermimpi. Dia mimpi ibu dia datang, peluk dia. Kemudian seolah-olah macam mengharap sesuatu daripada dia. Kalau mimpi macam ni, tolonglah buat kebaikan, tolonglah buat satu-satu benda yang boleh membahagiakan dia. Sama ada infak, sama ada doa, sama ada wakaf, sama ada haji, sama ada umrah, buatlah untuk dia. Sebab dia menantikan doa dan menantikan kebaikan daripada kita. Begitu. Jadi maknanya betul lah tu. Kalau tak mimpi tu maknanya okey. Kalau mimpi tu maknanya dia mengharapkan kita untuk mendoa dan membantu dia di alam perkuburan. Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, okey, kiranya bolehlah pergi kubur, ziarah arwah bapa kita contohnya, kita bercakap-cakap dengan dia.
Dia dengar tak apa yang kita Dengar. cakap Ustaz? Dengar, dia dengar. Ada dalil tak? Ada. Di dalam kitab Rahsia Kematian ada. Kaki kita, tapak kaki kita yang berjalan turun, dia kenal tapak kaki anak dia. Apatah lagi kita bercakap, lagi kenal. Ya. Fi ni'alin ibnihi. Tapak kaki yang tapak kaki anak dia. Dia tahu lah. Tapak kaki pun tahu, apatah lagi kita bercakap, dia tahu lah, dia dengar. Kan? Macam tu. Lagi Ustaz, kalau anak yang tak solat, adakah ibu bapa yang meninggal tu dalam kubur menerima azab ataupun nafsi-nafsi, macam mana cakap seseorang bapa anak mak bapa tak tanggung macam tu. Macam mana Ustaz? Okey. Cerita bab solat anak tak solat, anak solat. Anak solat, anak tak solat, dia refer balik kepada ibu dan ayahnya. Sama ada ibu dan ayahnya mendidiknya, kenalkan solat ataupun tak, ajarkan solat ataupun tak. Kalau ibu dan ayahnya dah ajarkan solat, kemudian tunjuk cara solat yang betul, kemudian didik dia solat, kemudian pastikan dia solat. Bila dia dah buat semua benda tu, maka dia terlepas sebab dia dah dididik. Atas anak itulah yang menjadi manusia yang solat ataupun tak solat. Maka Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa orang lain melainkan dosanya sahaja. Dia akan tanggung dosa orang lain. Anak dia sendiri ya. Kau dah balik, dah ada suami, kenapa mak pak hang nak tanggung pula? Walaupun kau tak ada suami, tetapi dah balik, dah terletak dan dah tertanggung atas dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri sebagai seorang mukallaf, maka kau dah jadi mukallaf, maka kau sendiri yang akan tanggung dosa-dosa kau. Di atas kelalaian, maka dosa itu dosa milik mutlak si pendosa tersebut, bukan si ibu dan ayah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, apa hukumnya kita mendirus air bacaan Yasin yang kita baca hari-hari tu ke di tempat kubur arwah ibu bapa dan arwah-arwah yang lain? Apa hukum dia? Salah ke tak salah ke? Boleh buat ke tak boleh buat? Okay. Hukum jirus, kalau jurus pokok atas kubur boleh. Boleh. Kalau ada batu bata, batu saja semua, simen saja semua, pi jurus, bid'ah. Bid'ah, okey. Atas kubur dia sendiri, atas kubur dia tanah dia tu. Tanah kuburan dia tu. Ya. Tapi kalau ada pokok, jirus pokok lah. Ada rumput-rumput semua tu, atas rumput tu nanti dirus. Jirus pokok. Jirus pokok. Kalau tak ada pokok, tak payah jirus. Bid'ah. Kita sedekahkan untuk arwah si mati lah. Boleh. Tapi pokok lah, ya. Pokok lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Jangan niat jirus pokok. Jangan niat jirus kubur. Jirus pokok. Jirus pokok. Okey. Kalau tak ada pokok, jangan jirus Jangan jirus. Okey. Terima kasih Ustaz. Kan kita selalu waktu orang meninggal tu kita pacak satu batang kan. Satu batang pokok. Pak itu. Jadi kita jurus satu supaya dia subur, supaya dia hidup. Jadi kita jurus tu sebab pokok, bukan jurus sebab kubur. Okey. Allah Ta'ala. Jom kita baca surah Al-Mulk. Baik, ada soalan lagi? Ingatkan bukan soalan lagi Ustaz. Dah 9, 10 suku dah. Eden dah mengantuk dah. Baik. Kita bacalah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, lepas tu kita baca doa, lepas tu kita tutup majlis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada saat yang penuh dengan keberkatan ini, dalam majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunanmu, keridhaanmu, kasih sayangmu yang tidak bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada saat yang penuh dengan keberkatan ini juga, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kemuliaan-Mu, keampunan-Mu buat ibu dan ayah kami yang kami sayangi itu, wahai Allah. Mudah-mudahan dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Percantikkanlah akhlak mereka buat ibu dan ayah mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Cemerlangkanlah mereka dalam peperiksaan mereka, khususnya anak-anak kami yang bakal melalui SPM pada tahun ini, wahai Allah. Mudah-mudahan cemerlang dan terbaik seperti mana yang diidamkan oleh ibu dan ayahnya. Wahai Allah ya Tuhan kami, muliakanlah hidup kami di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih GNI.